Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jualah yang memberikan kesempatan untuk kita berada di atas rumah Allah ini dalam keadaan kita salat maghrib berjemaah, kita duduk sekejap di atas rumah Allah. Kita menikmati pesanan-pesanan para ulama, hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan dalam keadaan memberi tazkirah, peringatan kepada diri kita. Dan kita sedekahkan suratul Fatihah kepada seorang daripada asatizah, guru-guru dan sahabat-sahabat kita yang mengajar kita di daerah Muar ini, almarhum Ustaz Muhammad Adhar bin Sulaiman yang telah kembali ke rahmatullah pagi tadi. Dan kita sama-sama sedekahkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah menempatkan almarhum dalam kalangan orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, insya-Allah. Baik, sama-sama kita syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada awal Zulkaidah. Kita dah habis raya dah. Tapi open house banyak lagi ni. Open house banyak lagi minggu ni. Tak apalah, open house tak kisah bulan mana sekalipun. Bulan Zulkaidah ke bulan mana nak buat open house silakan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan kita yang keduanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana dengan kita kenal kasihnya kita kepada Rasulullah, kita nak kenal Rasulullah. Bila mana kita kenal Rasulullah dengan cara mana? Antara caranya ialah kita kenal nama, kita kenal keturunan, kita kenal kisah-kisah Rasulullah, kita kenal sirah-sirah Rasulullah, kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita belajar wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Tu tanda cinta dan kasih kita kepada Rasulullah. Antara lain, mudah ringkas saya nak sebut. Cara kita kenal Rasulullah macam mana? Kita kenal Rasulullah dan ke atas. Macam mana? Rasulullah anak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke atas lagi. Secara ringkas dan mudahnya 30 keturunan ke atas sampai kepada Nabi Ismail, Ismail bin Ibrahim. Sampai ke atas lagi sampai Nabi Adam, pergi mula-mula kepada Sam bin Nuh, naik ke atas bin Syith dan bin Adam alaihi salam. Itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nak sampai ke Nabi Adam lebih kurang 43 keturunan.
43 keturunan. Ada khilaf, macam-macam khilaf lah. Sebab nama yang berbeza dan sebagainya. Ada tengah-tengah keturunan. Pergi ke bawah pula. Rasulullah ada anak berapa orang? Rasulullah anak ada 7 orang. Yang ni kalau tak hafal wallahu alam lah. Kalau tak hafal wallahu alam. Rasulullah ada anak 7 orang. Yang paling sulung anak Rasulullah siapa? Namanya Qasim. Yang kedua anak Rasulullah Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kalsum. Yang kelima namanya Fatimah. Dan anak bangsu Rasulullah dengan Khadijah namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Dan yang terakhir sekali anak Rasulullah namanya Ibrahim. Ini antara Rasulullah dengan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah seorang hamba yang dihadiahkan kepada Rasulullah daripada bangsa Qibti. Mana Qibti? Kita belajar dalam bahasa Inggeris. Negara Mesir dia tak sebut sebagai Mesir, dia sebut sebagai Egypt. Egypt itulah diambil asalnya daripada perkataan Qibti, bangsa Qibti. Maryah Al-Qibtiyah lahir nama anaknya Ibrahim. Dan Ibrahim inilah yang meninggal ketika mana umur setahun 7 bulan. Dan ketika dia meninggal berlaku satu gerhana matahari. Berlaku gerhana matahari yang menyebabkan orang-orang kafir pada ketika itu sebut ini gerhana berlaku disebabkan kematian anak kepada Rasulullah namanya Ibrahim. Dan anak-anak Rasulullah ini yang lelaki Qasim dan Abdullah juga meninggal. Umurnya masih kecil sebelum daripada umur 2 tahun meninggal semua sekali. Ni anak-anak lelaki Rasulullah. Adapun anak-anak perempuan sebagai contoh Zainab. Zainab dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan seorang yang sebelum daripada Islam. Dia kahwin dengan Abul As. Daripada Abul As ada anak, seorang anak namanya Ali bin Abul As. Itu daripada jalur Zainab. Mana kata cucu pertama Rasulullah bukan Hasan, bukan Husain. Ni kalau orang tanya kita siapa cucu Rasulullah? Hasan dengan Husain. Itu je kita boleh jawab. Lain daripada tu tak erti dah. Tak erti dah. Malam ni biar kita tahu sikit. Daripada Zainab dengan Abul As lahir anak cucu dia nama Ali. Dan lahir anak yang kedua kepada Zainab namanya Umaymah binti Abdul As. Umaymah ni nama makcik Rasulullah. Diletakkan serupa kepada cucu dia. Dan adik kepada Zainab namanya Ruqayyah. Ruqayyah ni meninggal ketika mana Rasulullah pergi perang Badar. Ruqayyah kahwin dengan Uthman. Dan meninggal ketika mana Rasulullah duduk tengah-tengah perang Badar. Tengah-tengah perang Badar meninggal Ruqayyah. Daripada Ruqayyah dengan Uthman ini ada seorang anak namanya Abdullah bin Uthman. Ni cucu yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Ruqayyah, Rasulullah suruh kahwin Sayyidina Uthman dengan Ummu Kalsum. Dan kahwin dengan Ummu Kalsum tak ada rezeki dapat anak. Jadi tak ada cucu Rasulullah melalui jalur Ummu Kalsum. Pergi kepada Fatimah. Fatimah kahwin dengan siapa? Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali. Ni semua orang tahu. Kacik Fatimah, tongkat Ali. Tak tahu lagi, tak tahulah. Ni semua orang tahu. Kacik Fatimah dengan kawan dia, regu dia, tongkat Ali. Orang Arab tak kenal pun tongkat Ali dengan kacik Fatimah. Tiba-tiba namanya dikaitkan dengan ubat-ubat begitulah. Tak ada masalah. Tak ada masalah nak letak nama apa sekalipun. Daripada jalur Fatimah dengan Ali, lahir anak yang pertama, cucu Rasulullah namanya Hasan. Lepas Hasan lahirnya Husain. Ada ulama sebut lebih kurang beza dia dekat dengan setahun. Begitu sahaja umur beza dia. Dia bukan kembar. Dia bukan kembar. Lahir anak yang ketiga daripada jalur Fatimah namanya Muhsin. Yang keempat lahir anak ataupun cucunya nama Zainab. Dan yang terakhir cucu Rasulullah namanya Ummu Kalsum. Lebih kurang je nama. Yang ini pergi begitu je. Nama-nama cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa orang cucu Rasulullah tadi? Daripada Zainab ada 2 orang. Daripada Uthman ada seorang. Dan daripada Fatimah dengan Ali ada 5 orang. Jadi ada 8 cucu Rasulullah. Dan daripada cucu Rasulullah, jalur yang paling banyak sekali keturunan yang lahir daripada cucu-cucu Rasulullah ini jalur Sayyidina Husain. Daripada Husain lahirnya Ali bin Zainal Abidin. Daripada Ali Zainal Abidin lahir namanya Ja'far dan seterusnya. Sehinggalah kalau saya boleh sebut sikit nak sampai ke tanah Melayu kita ni, ada seorang namanya Ahmad Al-Muhajir, dia pergi ke Yaman. Dan daripada anak cucu cicit dia
ada seorang namanya Syekh Husain Jamaluddin Kubra. Dia pergi ke Fatani antaranya. Daripada jalur Syekh Husain Jamaluddin Kubra, namanya Ibrahim Al-Hadrami. Daripada jalur Ibrahim Al-Hadrami, lahir namanya anak Idris, bawah lagi Senik dan seterusnya nama Abdullah. Lahirlah cucu cicit dia nama Daud bin Abdullah Al-Fatani. Siapa dia tu? Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani. Itu saya sebut jalur dia. Lain daripada tu, kat Johor kita ni ada Habib-Habib keturunan Al-Aidrus dan sebagainya. Ramai Habib-Habib yang bertandang ataupun berkunjung ke Johor, akhir sekali menikah dengan orang kawasan setempat dan sebagainya, lahir keturunan habaib yang ramai. Kalau Nun di Perlis, kita boleh tengok keturunan raja dia. Raja dia asal daripada seorang namanya Syekh Husain Jamalul Lail. Apa maksud Jamalul Lail? Jamal cantik, Al-Lail maknanya malam. Cantiknya malam digelarkan, diberi gelaran oleh orang lain. Sebab apa? Dia menghidupkan malam dia dengan qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya. Kita nak jadi baik, bukan kita bagi gelaran pada diri kita. Mu panggil aku wali sekali. Mu panggil aku ustaz, mu panggil aku tok guru, dah. Orang lain bagi gelaran kepada kita. Sebab itulah lahirlah keturunan Raja Perlis sekarang. Banyak kalau kita nak sebut keturunan ni, sebab apa tuan-tuan? Antara sebabnya ialah Allah muliakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi yang jadi ulama, yang melahirkan ramai ulama-ulama daripada jalur keturunan. Dan kalau kita, antaranya saya tak ingat nama ulama tersebut, dia sebut kalau boleh menjadi kewajipan kepada orang Islam ni hafal nama keturunan Rasulullah, daripada Rasulullah sampai satu keturunan namanya Adnan. Sampai namanya Adnan. Adnan ni tengah-tengah antara Rasulullah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini atuk nenek moyang dia lah. Atuk nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kasih sungguh pada Rasulullah. Ni kalau orang tanya Rasulullah ayah dia meninggal bila? Dah, sudah nak jawab pun tak reti dah. Mak Rasulullah meninggal ketika umur berapa? Dah tak reti dah nak jawab. Cucu Rasulullah berapa orang? Malam ni paling-paling kurang balik boleh tahu dah. Cucu Rasulullah ada 8 orang, dan daripada 8 itu jalur yang paling banyak keturunan Rasulullah daripada Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain bin Ali. Baik. Untuk malam ni insya-Allah kita sambung pengajian ataupun perbincangan kita satu surah yang cukup penting kepada kita selain perbincangan berkaitan dengan hukum tajwid tentang surah ini, berkaitan dengan hukum munafik ataupun cerita tentang orang-orang munafik. Allah cerita dalam surah ini, namanya Suratul Taubah, surah yang ke-9 yang dinamakan sebagai surah Madaniyah. Ada ayat sebanyak berapa ayat? Ada 129 ayat. Walaupun 129 ayat, tapi ini antara surah yang cukup memberi kesan kepada orang mukmin, yang nak bezakan di antara sifat mukmin dengan sifat orang munafik. Orang mukmin, orang munafik, perbezaannya, sifatnya Allah cerita banyak dalam surah ini. Dan agak kena sebenarnya. Kita sekarang ni duduk dalam musim apa dia panggil El Nino, musim panas yang agak melampau ini. Dalam keadaan ini ada persamaan dengan kisah yang Rasulullah, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah. Baik, sebagai mukadimah, surah ini ada nama yang cukup banyak seperti At-Taubah, Al-Bara'ah, Al-Muqashqishah, Al-Fadhihah, Al-Mudaththirah, Al-Buhuth dan Al-Mudamdimah. Ini nama-nama yang banyak yang diletakkan oleh para ulama, dan juga diletakkan kadang-kadang Rasulullah sebut nama itu, surahnya begini-begini namanya, iaitu nama-nama surah bagi surah At-Taubah. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab tafsir, ada surah yang namanya satu tu saja. Ada surah yang namanya walaupun pendek ayat dia ada 7 ayat, Suratul Fatihah, 7 ayat. Tapi dalam keadaan Allah makna kata cerita dalam tu padat ayat dia, dan sehinggakan ulama-ulama tambah lagi nama surah Al-Fatihah namanya begini, namanya begini, namanya begini. Bila banyak-banyak nama ni, dia menunjukkan kemuliaan ataupun kehebatan satu-satu surah. Satu-satu surah, antara nak tengok kehebatan dia, tengok hadis yang berkaitan dengan surah tersebut. Rasulullah sebut berapa banyak hadis. Cerita-cerita yang ada dalam surah tersebut, berapa banyak cerita.
Dan surah At-Taubah ini turun di kala mana ada sahabat yang sebut, ada ulama-ulama yang sebut surah yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Rasulullah ketika itu 61 tahun. 61 tahun. Dan surah ini dia turun ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nak balik ke Madinah daripada satu perang namanya perang Tabuk. Perang Tabuk ni Masya Allah, kalau kita kaji satu persatu tentang sirah Rasulullah, perang Tabuk ni berepisod, panjang cerita dia dan banyak kisah-kisah yang kita boleh ambil. Ya Allah, kena sungguh dengan zaman aku sekarang, kena sungguh dengan zaman kita sekarang. Sebab itulah pengajian berkaitan dengan surah-surah yang begini, dia kena dengan masyarakat yang hidup pada akhir zaman. Ni saya tak cerita tajwid kita cerita lain kali lah insya-Allah. Bagaimana hukum surah ini boleh baca dengan bismillah, tengah-tengah ayat surah Taubah boleh baca ke tidak dengan bismillah dan sebagainya, tu cerita lain. Nanti kita satu masa nanti kita cerita. Baik. Yang pertama namanya surah Taubah. Dinamakan dengan nama ini kerana di dalam surah tersebut banyak sekali seruan untuk bertaubat dan bahawasanya taubat adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hambanya dan daripada harus menyiksa hambanya. Makna kata Allah lebih suka orang yang bertaubat berbanding Allah nak seksa hamba tersebut. Allah nak seksa hamba tersebut, Allah lebih suka dia bertaubat minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tengok dalam riwayat-riwayat banyak kisah-kisah tak padan dengan dosa yang dia buat tapi Allah masukkan dia dalam syurga Allah. Bagaimana seorang pelacur sebab dia bagi minum kepada seekor anjing, Allah masukkan dia dalam syurga. Orang yang pernah bunuh 99 orang dalam keadaan dia nak perjalanan bertaubat, tak taubat lagi perjalanan nak pergi bertaubat, nak pindah ke satu tempat, dalam keadaan Allah matikan dia pun Allah masukkan dia dalam syurga Allah. Ni semua rahmat Allah. Ini semua rahmat Allah. Sebab itu tuan-tuan tak payah buka cerita dah. Aku zaman dulu banyak kisah-kisah. Kisah-kisah hitam aku. Banyak dosa aku buat. Banyak berzina ke apa benda-benda dosa. Tak payah cerita dekat orang. Biar kita dengan Allah je benda tu. Lain daripada tu apa kita nak buat. Bila kita rasa nak dekat kepada Allah, biarlah kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Ini tak cerita legend kita zaman-zaman dulu. Tengok-tengok, tak taubat lagi mamat ni. Cerita macam-macam tapi tak ada taubat, tak ada nak kembali balik kepada Allah. Jangan sampai satu masa Imam Ghazali sebut kalau manusia dah capai umur 40 tahun, dia dalam keadaan lepas daripada umur itu dalam keadaan masih terus dengan maksiat zaman muda dia, seolah-olah macam tak ada harapan dah. Kalau orang berpenyakit tak ada harapan sembuh dah. Kalau orang dalam keadaan kronik tak ada harapan dah nak kembali balik nak sihat sebagaimana sedia kala. Sebab itulah kita kembalilah kepada Allah. Dan taubat ini tidak syarat kita buat dosa dalam keadaan Allah buat dosa baru nak taubat dah. Saja-saja kita taubat, ya Allah ampunkan dosa aku pun tak ada masalah. Itu sangat dituntut dalam agama kita. Lagi-lagilah kita terkenangkan dosa-dosa kita yang nama kita taubat kepada Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nama bagi surah Taubah ini ialah dengan nama Bara'ah. Sebab apa? Permulaan kepada surah Taubah, bara'atum minallah. Apa maksud bara'ah? Bara'ah ini dengan maksud berlepas diri. Ataupun orang musyrik, Allah isytiharkan orang mukmin ini berlepas diri daripada kaum musyrik. Sebab itu bara'ah dengan maksud berlepas diri ataupun pengisytiharan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bara'ah. Yang ketiga, al-muqashqishah. Muqashqishah ni maknanya pemurni. Allah nak bersihkan. Bersihkan apa dia? Bersihkan orang pada zaman ketika itu yang mana Islam, yang mana munafik, jelas cerita dia. Sehingga kan tuan-tuan, dalam kisah perang Tabuk ini dia panjang cerita dia. Perang Tabuk ni walaupun famous, walaupun hebat, tapi tak berlaku pun perang sebenarnya. Tak berlaku pun perang. Padahal kalau kita tengok perang Tabuk, Madinah nak pergi ke Tabuk, kalau tuan-tuan pernah pergi ke Tabuk, perjalanan dia lebih kurang 600 km sampai 700 km. Tuan-tuan daripada Muar nak pergi ke Kota Baru, baru berapa ratus? Baru 600 km. Baru 600 km, kecuali pergi ke KL, masuk LPT2, daripada KL tu masuk LPT2, tu cerita lain, tu sampai 700 lebih pun boleh. Ni kalau kita lalu ikut segamat jalan biasa,
lalu ikut Muazzam tembus dekat Gambang masuk LPT, lebih kurang 600 km. 600 km. Tapi nak pergi ke Tabuk dekat-dekat dengan 700 km. Rasulullah pergi dengan sahabat-sahabat lebih kurang 30,000 orang. Rasulullah jadi pemimpin. Umur Rasulullah berapa? 61 tahun. Baru setahun pencen wajib. Baru setahun pencen wajib. Rasulullah mengepalai satu perang yang sangat hebat, yang sangat dahsyat pada ketika itu. Sebab itu tuan-tuan, jangan buat alasan. Ini teguran kepada diri saya sendiri jugalah. Kadang-kadang ada dalam kalangan kita, saya umur 60 dah tak padan dah nak jadi AJK masjid. Saya umur pencen dah tak payah pencen juga dia AJK masjid. Dah, biarlah kita buat kerja sehabis orang nak guna kita. Selagi mana orang nak guna kita, kita bekerja. Kita bekerja. Sebab bukan manusia yang pilih, Allah yang pilih kita. Allah yang pilih kita buat kerja untuk masjid dan sebagainya. Baik. Lain daripada itu namanya al-fadhihah. Al-fadhihah ini apa dia? Namanya penghina. Dinamakan dengan nama ini kerana surah ini mengungkapkan penghinaan terhadap orang-orang munafik. Dalam ayat ini tuan-tuan buka, antaranya ayat 81 surah At-Taubah. Ayat 81 ni Allah cerita apa dia? Allah cerita tentang satu kisah bagaimana awal-awal mula-mula perang Tabuk berlaku. Rasulullah buka tawaran. Sekalian manusia kita dah diutuskan, diarahkan oleh Allah nak pergi perang dengan puak-puak Rom. Dekat mana? Sebab Rom nak datang jajah kaum muslimin ataupun tempat muslimin pada ketika itu, namanya tempat Tabuk. Lalu Rasulullah buka tawaran, kita akan pergi berperang sekian-sekian, kita akan kumpulkan senjata dan sebagainya. Mari orang yang pertama pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, namanya Ja'ad bin Malik. Ja'ad bin Malik ni mari jumpa Rasulullah, orang pertama jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak minta izin daripada kamu ya Rasulullah, aku tak nak pergi perang. Dia kata, sebab apa kamu tak nak pergi perang? Dia kata, aku takut sampai dekat Tabuk nanti, aku takut tengok tentera-tentera Rom ni dia bawa perempuan. Aku takut dengan fitnah perempuan ni, jadi aku tak pergi. Awal-awal lagi aku tak pergi dah. Ni penakut, awal-awal lagi penakut. Mari pula orang kedua, ketiga datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak pergi perang ni ya Rasulullah. Sebab apa? Sebab perang ni kita ni musim panas. Tak boleh nak keluar, zaman-zaman ni kita duduk rumah je tak pergi dah perang-perang ni ya Rasulullah. Siapa yang bagi alasan itu? Yang bagi alasan itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Khazraji Al-Munafikin. Dia bapa kepada segala munafik. Bapa kepada segala munafik. Dialah yang membina, yang menjadi orang yang menaja satu masjid. Pada masa yang sama Rasulullah isytihar buka kita nak pergi perang. Pada masa yang sama ada satu masjid disiapkan oleh puak-puak munafik. Namanya Masjid Dirar. Allah sebut dalam surah At-Taubah. Dan Masjid Dirar ini ditaja oleh dua orang kepala munafik. Yang pertama Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua namanya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq ni siapa? Salah seorang bapa kepada munafik. Dialah dalam perang Uhud satu ketika dahulu. Dia gali satu lubang menyebabkan Rasulullah jatuh dalam lubang tersebut dalam perang Uhud. Dia ni orang mukmin, orang muslim. Sahabat Rasulullah tapi sahabat yang munafik. Orang Islam yang bertopengkan Islam hanya pada nama semata-mata, orang munafik. Dua orang ini dia tajuk satu pembinaan masjid, namanya Masjid Dirar. Tepat pada ketika mana Rasulullah nak himpunkan, dalam keadaan nak himpunkan tentera-tentera nak pergi ke perang Tabuk, siap masjid tersebut. Siap masjid tersebut. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku dah buat satu masjid yang boleh jadi masjid yang gah kita dalam Madinah ini. Kalau kamu ada kelapangan selepas daripada ini, datanglah ke masjid aku dan semayang dekat masjid aku. Dia minta kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab apa dia? Rasulullah kata, sekarang ini kita sedang sibuk nak buat satu batalion, nak pergi kepada peperangan, nak perang bangsa Rom. Nantilah aku tunggu arahan daripada Allah. Apa kata Allah tentang masjid yang kamu bina, barulah aku pergi. Barulah aku pergi ke masjid kamu. Dan cerita Masjid Dirar ini, bila mana Rasulullah balik daripada on the way nak balik Rasulullah pergi perang Tabuk bulan Rejab. Balik dia hujung bulan Ramadan. Dan dalam keadaan nak dekat nak balik, Rasulullah arahkan dua orang
Antaranya Ma'an Al-Ansari, seorang orang Madinah, orang asal Madinah, pergi runtuhkan Masjid Dirar atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Masjid tu dibina sebagai base camp ataupun center kepada puak-puak kaum munafik pada ketika itu. Sebab itu tuan-tuan, masjid walaupun buruk rupa dia, walaupun dalam keadaan tak cukup dana, walaupun dalam keadaan paling dhaif pada ketika itu, biarlah masjid asasnya dibina atas dasar takwa kepada Allah. Biarlah atas dasar takwa pada Allah. Kita nak buat surat bukan semata-mata kita nak tunjuk kita ada harta. Aku ada harta banyak, balik ke kampung, bagi satu dana 1 juta, 2 juta, nak bagi orang nampak, oh ni masjid sekian-sekian orang, ni surau sekian-sekian orang. Dah, kalau itu asas pembinaannya, sama sebagaimana Masjid Dirar yang Allah cerita dalam surah At-Taubah. Bagaimana Masjid Dirar tak sampai berapa bulan, bulan Rejab siap, bulan Ramadan sebelum Syawal, Allah suruh runtuhkan masjid tersebut. Ini cerita Masjid Dirar. Lalu ramailah sahabat-sahabat datang kepada Rasulullah, macam-macam cerita dia. Dan ada seorang sahabat yang miskin. Dalam keadaan sahabat ini tak cukup harta, nak pergi perang pun nak pakai harta, nak beli senjata, nak beli unta dan sebagainya. Lalu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni nak pergi perang, tapi dalam keadaan tak ada senjata, tak cukup duit, ya Rasulullah. Engkau bukalah tabung supaya ada sahabat-sahabat yang boleh menyumbang untuk kita pergi berperang. Apa nama sahabat itu? Namanya Salim bin Umair. Seorang yang miskin, tapi dalam keadaan nak pergi perang, tapi tak ada harta. Lalu Rasulullah pun buka tabung. Wahai sekalian sahabat, kita nak pergi perang, siapa-siapa yang nak menyumbangkan apa sahaja yang boleh membantu untuk kita pergi perang, aku buka tabung ini, dalam keadaan siapa-siapa pun boleh menyumbang. Dan dalam cerita inilah berlakunya kisah sahabat pun pakak balik ke rumah. Balik ke rumah, Abu Bakar dia ambil seluruh harta dia, bawa pergi ke masjid. Saidina Umar ambil separuh daripada harta, letak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Saidina Uthman ambil harta dia, macam-macam kisah sahabat ini. Lalu berlakulah di antara Saidina Umar kata, aku dah sedekah, aku dah sumbangkan separuh daripada harta aku. Bagi dia macam dah banyak. Dia pun tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa lagi yang tinggal yang kamu tidak sumbangkan? Yang aku tinggalkan ialah keluarga aku dan Allah dan juga Rasul. Semua harta dia dah dia hadapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nilainya tak sama dengan separuh Saidina Umar, tapi keikhlasan, kehebatan Abu Bakar itulah yang menunjukkan dia paling hebat antara sahabat-sahabat yang lain. Saidina Uthman orang kaya, harta dia sampai hari ni tuan-tuan, sampai hari ni, hingga ada hotel, ada ladang kurma. Kalau kita pergi ke Madinah itu ada atas nama yayasan wakaf Saidina Uthman. Sampai hari ni harta dia mengalir. Hebat tak hebat Saidina Uthman? Dia mendermakan apa dia? 1/3 daripada bekalan tentera-tentera perang, alat-alatan perang, semuanya daripada Saidina Uthman. Ni beza orang munafik dengan orang mukmin. Sahabat-sahabat Nabi mari jumpa Rasulullah, nak tawarkan harta dia, apa sahaja yang menyebabkan dia boleh pergi berperang, dia nak. Mari orang-orang munafik, macam-macam alasan ada. Tengok Allah dah tunjuk pada kita tuan-tuan. Allah tunjuk Abdullah bin Ubay bin Salul perangainya macam ini. Ja'ad bin Malik, mari orang pertama jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak nak pergi perang. Sebab apa tak nak pergi perang? Aku takut fitnah wanita. Malu kau orang alasan. Malu kau orang. Allah sebut semua dalam surah. Semua dalam surah At-Taubah ini. Bagaimana ada orang yang dalam keadaan bagi alasan disebabkan takut dengan fitnah wanita, hakikatnya keimanan mereka yang menolak mereka nak pergi berperang tersebut. Itu perang Tabuk. Dan ada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ka'ab bin Malik, dan 2 orang sahabat lagi dalam keadaan dia tak pergi berperang. Dia sahabat Nabi yang mukmin, tak pergi berperang dengan sebab apa? Pada ketika itu tuan-tuan, walaupun musimnya panas yang sangat-sangat, tapi buah tamar ataupun buah kurma ni musim panas dia berbuah. Musim panas dia berbuah cantik, masak ranum. Buah tamar kurma pada ketika itu. Sebab itu satu ketika dulu di Kota Baru, tengah-tengah bulatan jam itu ada pokok kurma berbuah tuan-tuan, berbuah. Itu tanah Kelantan, makna kata dalam keadaan
panas yang sangat, dia boleh menghasilkan buah-buah kurma. Lepas tu ada orang dia buat ladang, di Kota Baru dia buat ladang kurma. Dan sekali kurma tak berbuah, dia buat macam air nira, air tuak tu. Air tuak kurma lah jadinya. Air tuak kurma. Baik. Makna kata dalam keadaan begitu ada sahabat-sahabat yang tak pergi berperang. Bukan niat dia tak nak pergi berperang. Dia balik dulu, niat dia petik buah tu, nak bawa buah tu kepada sahabat-sahabat yang pergi berperang. Last sekali dia ketinggalan dan menyebabkan dia tertinggal nak pergi peperangan tersebut. Namanya Ka'ab bin Malik. Ceritanya cukup dahsyat dan Allah sebut dalam surah At-Taubah tentang kisah dia. Tentang kisah Ka'ab bin Malik ini tuan-tuan boleh baca dalam ayat 117 hingga 120 dalam surah At-Taubah. Bagaimana Ka'ab bin Malik taubatnya diterima di sisi Allah. Bagaimana cerita Ka'ab bin Malik ni? Dia tak pergi berperang lah sekali Rasulullah balik daripada perang, ramai sahabat-sahabat orang yang berada di Madinah datang jumpa Rasulullah. Lebih kurang 80 orang sahabat daripada kalangan munafik datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak pergi perang sebab pada ketika itu aku sakit, demam dan macam-macam ceritanya. Dan Rasulullah tahulah bahawa orang yang datang itu adalah daripada kalangan munafik. Sebab seruan jihad pada ketika itu adalah seruan yang wajib. Mana kata orang yang tak ikut, sama ada dia ada keuzuran yang tersendiri ataupun orang itu orang munafik. Jelas. Sebab perang itu perang yang terakhir Rasulullah. Perang yang terakhir Rasulullah. Mari lebih kurang 80 orang munafik datang bagi alasan pada Rasulullah. Jangan tuan-tuan, kita sebut cerita-cerita ni, cuba relatekan dengan diri kita. Takut ada perangai itu dalam diri kita. Perangai yang macam mana? Contoh orang masjid dah berminggu-minggu cerita, kita akan buat qiyamul lail, kita akan buat macam-macam program dekat masjid. Tiba-tiba habis je program, dialah orang pertama sekali datang jumpa imam. Imam minta maaf banyak tak datang. Oh semalam begini, beralasan. Takut nak sebut kuat-kuat tuan-tuan. Beralasan. Takut alasan tu macam tiru kaum munafik macam tu. Orang pertama datang jumpa Rasulullah ni puak-puak munafik. Puak-puak munafik. Dan cubaan nak bunuh Rasulullah dalam perang Tabuk juga lari daripada orang munafik. Rasulullah nak balik tu dalam satu Rasulullah lalu di satu lembah. Rasulullah kata, aku nak naik bukit ini, nak pantau sekeliling ni, dan yang naik dengan bersama aku ada 2 orang sahabat saja. Rasulullah benarkan. Siapa dia? Ammar bin Yasir dengan Huzaifah ibn al-Yaman. Lalu Rasulullah naik dengan 2 orang sahabat ni, tengok-tengok belakang ada 14 orang yang ikut dalam perang Tabuk, tapi dalam keadaan dia pakai penutup muka. Dia pakai mask. Dia buat kain tutup muka, nampak mata begitu. Naik ke bukit nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah, Huzaifah al-Yaman kata, turun. Rasulullah suruh 2 orang je naik. Yang lain turun, jangan naik bukit ni. Lalu yang nak naik tu naik juga. Naiklah sekali dia tahu bahawa tu adalah musuh yang nak bunuh Rasulullah. Huzaifah al-Yaman pergi dekat dengan Rasulullah. Bila pergi dekat dengan Rasulullah nak mempertahankan Rasulullah sebut seorang-seorang. Rasulullah sebut yang ini namanya sekian, yang ini namanya sekian, yang ini namanya sekian. Semua 14 orang Rasulullah sebut, dan Rasulullah sebut 14 orang ni adalah munafik yang ada dalam kalangan kita, kata Rasulullah. Dan Rasulullah sebut pada Huzaifah ibn al-Yaman, jangan kamu beritahu kepada sesiapa pun tentang nama-nama 14 orang munafik yang aku sebutkan tadi. Sebab itu Huzaifah ibn al-Yaman terkenal dia dengan nama seorang yang penjaga rahsia orang-orang munafik. Zaman Sayyidina Umar tengok dulu. Sayyidina Umar nak lantik seorang gubernur, pergi tanya Huzaifah, "Hai Huzaifah, aku nak lantik sekian-sekian jadi gubernur. Adakah orang ini munafik?" Bila Huzaifah kata munafik, dia tak lantik jadi gubernur. Tapi kalau Huzaifah kata munafik, terus tak lantik jadi gubernur. Makna kata dia nak tentukan dulu gubernur ataupun orang yang dia nak lantik tu munafik ataupun tidak. Nak pergi sembahyang jenazah, dia akan tengok Huzaifah ibn al-Yaman. Kalau Huzaifah kata pergi sembahyang, mana kata orang tu bukan munafik. Tapi Huzaifah tolak, tak nak pergi sembahyang jenazah, orang tu adalah orang munafik. Dahsyat perangai munafik ni tuan-tuan. Dahsyat tak dahsyat macam mana, tengok kepala dia Abdullah bin Ubay bin Salul bila mana nak meninggal. Duduk terlantar sakit atas katil, dia tulis surat pada Rasulullah, suruh datang ziarah dia sakit. Dahsyat kot ni. Datang ziarah sakit, dan dia sebut pada Rasulullah, "Hai Muhammad, kalaulah di sekeliling aku ni ada puak-puak Yahudi, nescaya mereka lebih suka dengan aku dalam keadaan makna kata mereka duduk di sebelah aku, puak-puak aku.
Lalu Rasulullah pesan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, wahai Abdullah, kembalilah kamu kepada Islam yang benar. Syahadah kamu biarlah syahadah yang benar. Rasulullah nasihat, suruh dia bertaubat. Dan last sekali dia sebut, dia kata dia nak pertahankan juga. Dia kata dia tak nak jadi sebagaimana seorang sahabat namanya As'ad. As'ad ini siapa? As'ad ini orang pertama masuk Islam di Madinah bila mana Rasulullah berhijrah, dan orang pertama yang meninggal dan dikuburkan di perkuburan Baqi'. As'ad ini sangat benci kepada orang-orang Yahudi, yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul kata, aku tak nak jadi macam sahabat kita As'ad. Benci sangat kepada Yahudi lah. Sekali dia orang pertama mati selepas Rasulullah pergi ke Madinah. Namanya As'ad. Lalu selepas beberapa hari daripada itu, Abdullah bin Ubay bin Salul minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila aku meninggal nanti aku nak minta supaya kafan aku biarlah daripada jubah yang kau pakai. Biarlah pakaian yang ada di tubuh kamu ni jadi pakaian aku ketika mana aku meninggal. Selang beberapa hari selepas daripada itu, Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, dan Rasulullah datang dalam keadaan memberikan pakaian sebagaimana yang diminta. Last sekali dia nak angkat takbir, nak semayang jenazah, dihalang oleh malaikat. Tu cerita dia lah. Tu cerita panjang dia. Bagaimana orang munafik, tuan-tuan, selepas daripada peristiwa perang Tabuk ni lah, Rasulullah sebut satu-satu. Ka'ab bin Malik tadi, dia tak pergi perang, datang jumpa Rasulullah, dia kata nasihat, dia bagi alasan apa dia. Dia sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak pergi berperang bukan sebab aku sakit, bukan sebab apa, tidak. Aku tidak pergi berperang di atas sebab kelalaian aku dan lemahnya iman aku pada ketika itu. Ada 3 orang sahabat yang sebut demikian. Dan Rasulullah mendapat arahan daripada Allah supaya memulaukan mereka. Ka'ab bin Malik, Rasulullah tak jawab salam. Sahabat-sahabat tak jawab salam. Sehingga kan hari kedua selepas Rasulullah balik daripada berperang, Ka'ab bin Malik datang semayang dengan Rasulullah. Lepas semayang dia pergi bersalam dengan Rasulullah, bagi salam pada sahabat. Sahabat-sahabat senyap, tak jawab sepatah pun salam daripada Ka'ab bin Malik. Rasulullah sahaja yang jawab, itu pun gerak mulut tak keluar pun suara. Dan sekali Ka'ab bin Malik kata, aku tak tahan. Aku menahan derita seorang-seorang macam ni. Dia pun pergilah satu penjuru masjid. Dia pun semayang sunat taubat kepada Allah. Ka'ab bin Malik cerita, tengah-tengah aku duduk semayang, aku jeling mata tengok Rasulullah, takut-takut Rasulullah nak datang pada aku. Tengok-tengok Rasulullah tak datang pun pada aku. Rasulullah tak layan pun aku. Habis semayang sunat taubat, dia minta kepada Allah. Datang seorang pemuda yang tak dikenali, utusan daripada Raja Ghassan. Raja Ghassan ini penganut agama Kristian ataupun penganut agama Nasrani. Pada ketika itu dia datang bagi satu surat. Wahai Ka'ab, aku adalah utusan daripada Raja Ghassan, dan aku menyampaikan salam daripada Raja Ghassan untuk kamu pergi ke Ghassan dalam keadaan ditawarkan harta, ditawarkan tempat tinggal, kerakyatan kekal dan macam-macam lagi dah yang dia dapat. Yang penting dengan syarat kamu tinggalkan Islam. Tinggalkan Islam. Apa jawab Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik kata, macam mana sekalipun yang berlaku, aku takkan tinggalkan agama Islam. Takkan tinggalkan agama Islam. Biarlah apa sahaja hukuman yang menimpa aku, biarlah hukuman itu disebabkan oleh dosa aku, dan aku takkan terima selain daripada itu kecuali Allah yang menentukan nasib hidup aku. Selang berapa ketika pemuda tu patah balik, dia nak keluar daripada masjid. Ka'ab bin Malik pun dalam keadaan didatangi seorang lagi sahabat Rasulullah. Mari sahabat menyampaikan utusan daripada Rasulullah. Wahai Ka'ab, aku utusan daripada Rasulullah. Aku nak sampaikan kepada kamu, mulai hari ini kamu tak boleh bersama dengan isteri kamu. Kamu tak boleh menyentuh isteri kamu. Mana kata tak boleh bersetubuh dengan isterinya. Allahu Akbar. Tadi Rasulullah tak jawab salam dah. Mari tiba-tiba Raja Ghassan, Raja Nasrani, dalam keadaan tawarkan macam-macam, dia tolak. Tiba-tiba mari pula arahan Rasulullah, suruh dia pisah daripada isteri dia. Bukan cerai, tapi pisahkan, makna kata tak sentuh isteri dia. Dia pun balik ke rumah. Dia suruh isteri dia balik ke rumah. Balik ke rumah ayah dia dalam keadaan tempoh itu supaya makna kata arahan Rasulullah itu dapat dipatuhi oleh dia. Lalu saudara-saudara dia pun datang kepada Ka'ab. Ka'ab, 2 orang sahabat lain yang tak pergi perang, Rasulullah hukum juga. Hukum tak boleh sentuh wanita, tak boleh sentuh isteri juga. Tapi tak adalah sampai dia suruh balik ke rumah ayah dia. Dia suruh isteri dia balik ke rumah ayah mereka, tak. Tapi kenapa kamu sampai nak suruh balik isteri kamu ni?
Lalu Ka'ab bin Malik kata, aku suruh balik sebab yang dua lagi tu orang tua. Orang tua ni mari macam mana pun dengan isteri dia tak kisah dah dapat arahan ke tak dapat arahan, boleh jadi memang tak sentuh dah. Tapi aku ni jiwa muda, kata Ka'ab, aku takut tergelincir. Takut tergelincir. Makna kata dalam keadaan dia nak berjaga-jaga. Last sekali Ka'ab bin Malik, antara ceritanya dia mengikat diri dia dekat satu tiang. Tiang itulah dikenali sebagai tiang taubat. Tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, ada satu tiang namanya tiang taubat. Itu adalah tiang taubat Ka'ab bin Malik. Dia ikat diri dia sehinggalah mari ayat 118 surah At-Taubah yang memberitakan tentang berita bahawa Ka'ab bin Malik dilepaskan ataupun Allah menerima taubatnya. Panjang cerita dia tuan-tuan. Last sekali bila Rasulullah menyampaikan berita itu kepada Ka'ab bin Malik, sujud syukur Ka'ab bin Malik dan Rasulullah naik ke mimbar. Ini panjang lagi cerita dia ni. Rasulullah naik ke mimbar, Rasulullah sebut satu persatu. Ada 38 orang yang orang duduk di atas masjid pada ketika itu. 38 orang ini terdiri daripada kaum munafik. Rasulullah sebut, kamu fulan bin fulan, kamu orang munafik, keluar daripada masjid. Kamu orang munafik, kamu munafik, kamu munafik, keluar. Yang ada di depan pada ketika itu sahabat-sahabat besar, kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mari lambat sikit. Sayyidina Umar datang tengok-tengok dekat pintu masjid, ada seorang sahabat yang diisytihar munafik oleh Rasulullah duk menangis dekat pintu. Dia pun tanya, hei sahabat, kamu ni Rasulullah tengah bercakap, tiba-tiba kamu keluar daripada masjid ni pergi masuk. Dengar Rasulullah nak bercakap apa? Dia kata, aku telah diisytiharkan oleh Rasulullah, aku ni orang munafik. Apa jawab dia? Apa jawab Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, na'udzubillahi min zalik, la'anallahu lahu. Laknat Allah ke atas kamu. Menangis lagi kawan tu. Dah diisytiharkan munafik. Dan Rasulullah masuk ke dalam, Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid. Last sekali habis cerita dan Rasulullah bagi satu semangat kepada sahabat-sahabat. Sebab masa ketika ini dah tahu dah macam akhir-akhir dah perang Rasulullah. Rasulullah sebut satu masa nanti orang mukmin, orang Islam akan menawan satu tempat yang menjadi tempat kepada puak-puak Rom ataupun orang Kristian, Nasrani pada ketika itu, namanya Hira. Dan orang pertama bila mana orang Islam tawan Hira ini, seorang wanita namanya Syaima bin Nufail Al-Azdaji. Dia akan keluar dalam keadaan menaiki unta merah dan pakai pakaian yang berwarna hitam. Lalu ada seorang sahabat yang tak berapa cerdik. Bukan tak berapa cerdik, dia ada masalah sedikit. Masalahnya apa? Pengiraan. Masalah pengiraan. Lambat sikit bab matematik. Dia pun bangun, ya Rasulullah, aku nak perempuan itu jadi tawanan perang aku. Ringkas ceritanya, nama dia Zakaria bin Yahya, sahabat ini. Dan pada ketika zaman Sayyidina Umar, berlakulah perang yang Rasulullah sebut. Umat Islam tawan namanya Hira. Dan orang pertama yang buka pintu gerbang itu namanya Syaima binti Nufail. Pendek cerita, Syaima binti Nufail inilah sekali jadi isteri ataupun jadi hamba tawanan perang kepada Zakaria tadi. Dan Zakaria ini, orang tahu dia ni tak, bukan orang tahu. Ditawar, ditanya kepada dia, aku nak bebaskan Syaima ni, macam mana cara dia? Dia kata, kamu bayar kepada aku 100 dirham, aku bebaskan orang ini. Sahabat-sahabat Nabi tepuk kepala. Aduh, 100 dirham ni sikit sangat. Sikit sangat. Dah sekali tanya kepada Zakaria, Zakaria, kenapa kamu bebaskan Syaima ni dengan 100 dirham je? Dia kata, aku ingatkan, bagi aku lebih daripada 100 tu tak ada nombor dah. Makna kata nombor paling banyak sekali bagi dia 100. Kita pun kata dalam kalangan sahabat Nabi ni, makna kata ada sahabat-sahabat yang hebat berniaga, ada sahabat yang begini, ada juga sahabat yang macam ini. Ada juga sahabat yang macam ini. Tapi nak ceritanya membenarkan apa yang Rasulullah sebut. Benda ni semua berlaku selepas daripada perang Tabuk. Nak ceritanya kepada kita tuan-tuan apa dia? Pada ketika inilah jelas siapa yang munafik, siapa yang bukan munafik, dalam keadaan Allah dah bagi tahu dah dalam surah Taubah. Sebab tu surah Taubah dia berkait rapat dengan perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keadaan benda yang kita boleh ambil ialah dalam surah ini Allah cerita macam-macam perangai kaum munafik. Orang munafik antaranya banyak beralasan. Dia bagi alasan macam-macam. Sebab apa? Dia tak nak melaksanakan ibadah, tak nak buat itu, tak nak buat ini. Alasan yang nombor satu. Sebab itu pengajaran kepada kita,
janganlah Allah golongkan kita dalam kalangan munafik, dan jangan kita bersifat dengan sifat munafik. Sifat munafik ni banyak, antaranya menipu, dia bila berjanji dalam keadaan tak tunaikan janji. Banyak sifat-sifat munafik yang Allah sebut dalam surah Munafikun ada. Dalam hadis Rasulullah ada, Rasulullah sebut tentang orang-orang munafik. Sebab itu kita ambil pengajaran, kalau ada masa kita sebut beberapa ayat daripada surah Taubah yang cerita tentang golongan munafik. Dan sebelum berakhir pada malam ini, saya nak sebut yang dinukilkan dalam Safwatut Tafasir almarhum Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni. Dia kata surah At-Taubah ni turun kepada kita ada dua tujuan. Tujuan yang pertama ialah sebagai penerangan tentang undang-undang muamalah dengan orang-orang kafir. Ayat sebelum ni Allah cerita tentang fiqh muamalah. Banyak dalam surah Maidah sebagai contoh. Allah cerita bagaimana kamu dengan orang Islam begini-begini keadaan dia. Tapi dalam surah Taubah Allah cerita bagaimana kita nak berurusan dengan golongan munafik ataupun golongan musyrik. Kita berhenti untuk azan. Allahu Akbar. Nah. Sikit je tuan-tuan, insya-Allah.
Untuk akhirnya saya nak sebut satu doa yang kita boleh amal insya-Allah. Doa ini tujuannya ialah untuk mana kata kita yang dah beramal soleh banyak dalam bulan Ramadan, supaya dalam keadaan Allah istiqamahkan kita. Rasulullah sebut dalam satu hadis, pendek je doa ni, sebab tu saya nak sebut juga malam ni. Satu hadis Rasulullah ajar kepada kita satu doa supaya kita tidak patah balik ke belakang. Kita dah maju ke depan dalam ibadah kita bulan Ramadan, macam-macam ibadah kita boleh buat. Dan supaya kita tak patah balik ke belakang, ada hadis Rasulullah ajar doanya. Doanya pendek saja. Boleh sama-sama kita hafal. Allahumma inni a'udzubika. Itu doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Hauri hauri ba'dal kauri, bukan kari ya tuan-tuan. Bahasa Arab dia buat kari macam tu, dia jadi maksud lain. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada berundur semula ke belakang. Makna kata tidak melakukan amal soleh, tak melakukan ibadah selepas daripada al-kauri, iaitu selepas daripada aku dah maju ke depan ataupun dah banyak beramal soleh, banyak beramal ibadah. Doa ni sama-samalah kita amal supaya dalam keadaan tak berhenti amal soleh kita dalam bulan Ramadan. Ramadan habis sungguh amal soleh dia dah. Masih kita meneruskan amal soleh, tapi dalam keadaan kita doa kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan kepada kita insya-Allah. Sekadar itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat daripada kisah-kisah yang berlaku dalam perang Tabuk dan juga surah At-Taubah yang kita bincangkan pada malam ini untuk kita ambil dalam kehidupan kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arzuqna al-fahma an-nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.